Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya hari ini, Hazim. Kita kembali dalam rancangan podcast Surai Media. Okey, so pada pagi ni, saya merupakan hos anda. Saya bersama dua orang warga Kolej Kediaman Raja Dr. Nazrin Shah ni. Tapi bukan warga yang biasa saja. Bersama saya, kalau sekali sahabat sehidup semati saya. Juga Timbalan Presiden Kolej Kediaman Jawatankuasa Tindakan Kolej, Ryan. Boleh kenalkan diri saudara? Okay, terima kasih Hazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Nama saya ialah Syamsul Harizmi Zulkifli. Saya pelajar tahun ketiga daripada Fakulti Sains. Sekarang mengambil jurusan Sains Matematik dalam pengkhususan Matematik, Apply Matematik. Itu saja. Saja betul lah. Tak ada apa-apa nak tambah lagi. Tak ada Single ticket tak ada. Tak ada. Okay, tak apa. Okay, terima kasih Haris. Seterusnya, panel kedua, handsome, bijaksana. Boleh kenalkan diri saudara? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai. Nama saya Muhammad Zulfadli Muhammad Zulkifli atau lebih dikenali sebagai Tufail lah dekat kolej. Saya merupakan pelajar tahun kedua daripada Fakulti Sains juga. Kos matematik, jurusan insyaAllah akan memilih matematik pure lah, matematik pure mathematics. Sama je. Okey, terima kasih. Jadi Tufail, lupa pula nak maklumkan, Tufail ni pula merupakan setiausaha Jawatankuasa Tindakan Kolej Kediaman Raja Dr. Nazrin Shah. Okey, so dalam episod pada hari ini kita akan memfokuskan tentang apa relevan tak platform confession di peringkat universiti. Macam kita tahu, di universiti, kebanyakan universiti awam dan swasta terdapat satu platform untuk student buat aduan atau confession. Dan setiap platform ni sebenarnya kita pun sebagai student kita tak tahu siapa yang betul-betul jaga platform-platform ni. Betul tak? Okay, jadi sebelum kita masuk dan berdiskusi secara lebih mendalam, saya nak tahulah secara sedikit. Saudara Haris. Ya, saya. Okay, saudara Haris, apa yang saudara Haris tahu berkaitan dengan platform confession? Okay, boleh saya jawab? Ya, boleh, sila. Okay, platform confession ni saya rasa hampir semualah pelajar universiti, tak kira lah universiti awam ataupun universiti swasta pun akan ada juga platform seperti mana saudara Hazim dah bagi tahu. So confession ni kalau di Universiti Malaya kita lebih dikenali sebagai PakCon lah ataupun Pak Confession, di mana saya rasa walaupun pelajar tahun pertama pun dah tahu dah dan dah ambil cakna juga dengan platform ni, di mana platform PakCon ni memang satu medium ataupun satu website lah, di mana mana-mana pelajar yang ingin membuat confession, aduan dan juga kadang-kadang boleh menjadi kabar angin, di mana platform ni berkonsepkan anonymous. Jadi kita tak ada tahu pun siapa yang menjadi confessornya. Jadi pada pendapat saya macam ramai student gemar lah untuk menggunakan platform ni kerana dia tahu identiti dia akan dirahsiakan dan tak akan diketahui lah oleh orang lain. Itu sajalah. Terima kasih saudara Haris. Jadi macam saudara Haris sebutlah tadi, kalau dekat UM ni kita ada satu platform nama dia PakCon atau Pak Confession. So Pak Confession ni merupakan satu platform macam yang disebutlah, dia berkonsepkan anonymous. Betul tak? Okay, jadi saudara Tufail, boleh Tufail? Boleh. Okay, saya nak tanya, saudara Tufail tahu tak apa media-media atau platform-platform apa yang ada PakCon ni? Okey, saya jawab. Apa yang saya tahu, yang saya pernah join, yang pertama daripada Instagram. Pernah confess ni? Tak pernah confess, tapi pernah tengok dekat pernah situ. tengok. Yang confession tu, saya tengok. Yang pertama sekali, yang besar lah, mungkin besar dekat UM tu, Instagram sendiri. Okay. Dan yang kedua, Telegram. Tapi Telegram tu dia macam, mungkin tak ramai yang tahu sebab dia depends kepada orang. Kalau forward link tu, so benda tu akan jadi meluas. So setakat yang saya tahulah, saya sendiri yang tahu ada dua je, Instagram dan juga Telegram. Tapi yang lebih famous dekat Instagram compared to Telegram. Okay, terima kasih.
Jadi Instagram dengan Telegram yang Tufal tahu Betul. Okay. Jadi saya tak pastilah pasal universiti lain, tapi dekat Universiti Melaya ni ada lagi satu sebenarnya, iaitu Facebook. Betul. Okay. Facebook. Kalau Facebook ni pun dia aktif sangat, update. Tak tahulah siapa yang ramai sangat untuk confess ni, betul tak? Okay, jadi saya teruskanlah dengan soalan yang seterusnya. Saya rasa para penonton pun dah macam mula berminat, tertarik nak tahu apa pakcon ni kan. Okay. Jadi saya nak tanya pada pendapat Tufal dengan Haris lah, apa implikasi pakcon ni dekat pelajar? Maksudnya adakah dia membantu pelajar, adakah dia menyelesaikan masalah pelajar, ataupun sebenarnya tak ada apa-apa function pun platform ni? Okay. Boleh sesiapa boleh mulakan? Silakan. Tufal dulu. Okey, saya mula dulu boleh? Boleh. Okey. So apa yang saya nampak, dia boleh bagi dua benda. Okey, positif, negatif dua-dua boleh jadi. Okey, yang pertama sekali, kalau dari segi positif, student tu sendiri boleh kongsikan pengalaman dia dekat UM macam mana, cerita dia, apa yang dia nak kongsikan lah sepanjang dia jadi pelajar dekat UM. Yang kedua, dia juga boleh macam, mungkin ada kekeliruan sedikit, dia nak ada persoalan dia orang nak tanya apa semua, pasal study ke, pasal facility college, pasal facility dekat UM ni sendiri. So sebenarnya ia sangat membantu untuk pelajar. Tak pelik pun benda tu sebenarnya. Okey, yang jadi masalah sekarang adalah negatif. Negatif tu sendiri sampai dia menyentuh pasal isu yang boleh membuat orang terasa. Okay, sebagai contoh lah, kita tulis, sekarang kita tak fikir kita nak marah apa semua. So kita terus direct kepada UN Confession tu. Okay, apa yang memberi impak adalah kalau mungkin yang ditulis tu, yang dia tuju membaca sendiri benda tu, mungkin ia akan memberikan impak negatif lah. Mungkin orang tu akan jadi tak confident nak jalan depan orang ramai, ataupun dia jadi macam overthinking. Kalau saya sendiri, kalau benda tu tulis dan saya rasa macam macam dia tulis dekat aku ke macam tu kan, so sebersikit lah akan menjejaskan. Jadi macam akan berperap dalam bilik, tak nak keluar, mungkin tak nak pergi kelas langsung sebabkan satu confession tu. So itu sendiri akan merosakkan student tu. Itu pendapat saya. Faham. Ni ada berdasarkan pengalaman ke? Tak ada. Macam tu lah. Kelas saya bercerita. Based on experience. Tak pernah ke baca confession rasa macam apa ke ni? Adalah beberapa. Tapi tak tahulah kan dia tuju pada siapa. InsyaAllah bukan. Saudara Haris ada apa-apa nak tambah? Okey, saya tambah sedikit lah daripada apa yang Tufal kongsikan sebentar tadi. Masih sama dalam konsep ada baik dan juga buruknya. Kalau dari kita pandang daripada segi positifnya ataupun baiknya, kita tahu Confession ni ataupun PakCon lah kalau di Universiti Malaya, dia adalah satu platform yang dah ramai dah pelajar-pelajar, dan lebih menariknya kadang-kadang pun staff-staff UM dan juga staff-staff bukan akademik daripada UM pun juga gemar juga nak membaca apa-apa info isu ataupun ada apa-apa maklumat dalam Confession tu. Jadi sebenarnya dari segi positifnya, PakCon ni sendiri jadi macam satu medium di mana dia medium pengantara di mana menghantar maklumat dengan lebih cepat lah, di mana mostly akan ramai lebih baca. Sebenarnya PakCon ni orang lebih suka baca sebab nak dengar gosip-gosip dia. Macam apa khabar angin, gosip-gosip, apa cerita menarik hangat yang diorang nak jadikan sebagai isu, nak jadikan orang kata buah mulut lah supaya boleh jadi borak, jadi point untuk kita borak. So bila kita gunakan PakCon tadi, sebenarnya kalau daripada segi positifnya, kita boleh gunakan untuk kita menyebarkan maklumat yang sahih. Contoh maklumat yang sahih, macam kalau kita nak format satu event ke, ataupun kita nak bagi tahu ada apa-apa something yang adalah satu fakta. Contoh macam kita akan ada majlis, ada pertandingan, ada program yang akan dijalankan dan kita maklumkan dekat situ. So kita kat situ kita tahu akan ramai yang akan baca sebenarnya daripada PakCon tu sendiri. Itu daripada segi positifnya. Tapi kalau daripada segi negatifnya, kita tahu yang Confession ni dia kadang-kadang dia tak menapis pun isu sensitivity yang mungkin boleh menyentuh dalam kalangan student tu sendiri.
Especially kalau kita tengok daripada aspek kalau dia menyentuh tu lebih kepada detail dan lebih spesifik pada orang tu tersebut. So dengan nama, maksudnya bila confession tu sendiri keluar, dia detailkan sendiri dengan nama, fakulti mana dengan tu, tapi info yang disebarkan adalah berbentuk negatif. Macam contoh free rider tak buat kerja, selalu buat bising dalam bilik, mengganggu ketenteraman, pengotor. Kat situ kita dah nampak lah yang itu mengisu, dia menyentuh lah isu sensitivity di mana dia membawa nama buruk lah dekat siapa yang dituju ni. So itu adalah satu aspek negatif lah daripada confession tu sendiri. Lepas tu tambahan lagi, kalau daripada aspek lain, kita tahu yang confession ni bukan just hanya ditujukan kepada pelajar saja. Kadang-kadang pun dia menyentuh juga pada universiti sendiri. Kadang-kadang isu pasal elektrik, pasal perpustakaan, pasal perkhidmatan bas, pasal yuran-yuran dan juga pasal kadang-kadang pun pasal kuliah ataupun pensyarah-pensyarah di fakulti masing-masing. Jadi kadang kita kena faham yang confession ni bukan saja dibaca oleh pelajar-pelajar kat Universiti Malaya saja. Jadi bila benda tu adalah open public, iaitu secara awam, so semua boleh baca. Jadi kadang-kadang orang ataupun warga-warga yang bukan daripada Universiti Malaya sendiri, warga-warga luar yang bukan staff pun sendiri pun akan baca. Jadi kat situ daripada pandangan negatifnya, dia akan bawa image buruk lah kepada universiti sendiri. Di mana orang lain pun akan tahu juga isu-isu. Memang kita tahu yang kita nak cari jalan solusi sebenarnya daripada isu-isu yang kita bangkitkan. Tapi disebabkan kita menggunakan platform ataupun medium yang salah untuk kita panggil macam saluran yang salah lah untuk kita mengadukan aduan. Jadi kat situ kita dah bawa image buruk kepada orang luar berkaitan universiti kita sendiri. Jadi itulah kalau daripada pandangan positif dan juga pandangan negatifnya sendiri. Terima kasih Haris. Saya tertariklah dua-dua tetamu kita hari ini berfokuskan tentang, diorang mention lah, dua-dua ada mention sesuatu berkaitan dengan attack orang secara personal tapi secara anonymous. Jadi dia hantar satu message tu macam fokus kepada roommate ke, fokus kepada JTK ke, mana-mana pihak secara direct lah orang kata, tapi secara anonymous. Maksudnya tak ada orang tahu pun siapa sebenarnya cakap benda tu. Dan memang betul lah, saya setuju apa saudara Haris cakap, dia sekadar buah mulut. Tapi pada pendapat, saya tanya Tufail lah, pada Tufail kan, macam mana untuk kita nak approach benda ni lah. Maksudnya, adakah cara kita nak atasi? Kalau katakanlah ada orang ada masalah dengan seorang ni, apa yang dia boleh buat untuk menyelesaikan masalah? Contoh macam yang Haris cakap, ada kat college, dekat kelas ke, dekat bilik ke, macam mana dia nak selesaikan masalah tu kalau bukan selain daripada melalui confession? Okey, pendapat saya jawab soalan tadi. Apa yang saya rasa, kalau kita boleh selesaikan masalah tu dengan mudah, kenapa nak melalui berjalan belakang kan? Maksudnya perlukan confession. Kalau saya sendiri, kalau saya rasa macam tak puas hati dengan orang tu, better kita sendiri yang approach dia ataupun kita berdepan dengan dia sendiri, tanya dia masalah apa yang dia buat sampai kita terasa. So kita terus bagi tahu. Kadang-kadang orang ni dia bukan buat salah, dia kadang-kadang macam saya sendiri kadang buat salah tak perasan. Okey, jadi mungkin orang tu sendiri boleh approach saya sendiri bagi tahu, oh kau buat ni salah. Kau buat ni boleh buat aku terasa dengan kau lah pasal ni. Mungkin kau boleh berubah sikit-sikit. So mungkin hubungan kita akan jadi better lepas ni. Macam tu. Daripada kita true confession tu. Sebab apa, kalau true confession tu, kalau saya, macam saya cakap tadi, saya overthinking. So bila overthinking saya macam terfikir benda tu kadang, oh betul ke aku buat ni? Sama. Kan? Thinking nampak lah. Relax. Jadi ambil serius lah pasal tu. Okay. Jadi apa yang menjawab soalan tadi tu, mungkin approach sendiri orang tu dengan yang kita tak selesa tu, bagi tahu direct pada dia, mungkin dia boleh berubah. Okay, faham. Okay, tapi sama hari Silakan. Saya tertarik dengan jawapan Betul. dia. Tapi contohlah macam kita nampak dekat platform confession ni kan, mereka orang yang attack ni sebenarnya dia tak kenal pun kita. Saya bagi contoh lah,
kadang-kadang adalah beberapa confession baru-baru ni lah. Saya rasa dalam bulan ni, awal bulan ni macam tu, berkaitan dengan beberapa orang PM college. Dia spesifik nama tau dalam confession. Jadi saya tak nak sebut lah untuk menjaga ketenteraman awam. Okay? Jadi saya tak pastilah, tapi pendapat saya, orang yang duk komplain apa semua tu, sebenarnya dia tak kenal pun siapa orang tu. Sebab bagi saya pun PM juga. Saya kenal lah PM-PM yang kenal tu, bagi saya tak ada pun, biasa je. Tapi kenapa orang-orang tu sibuk sangat terasa? Dan saya juga, saya faham lah. Okay, mungkin kalau Tufail, pendekatan Tufail, orang boleh tegur terus. Tapi kalau mungkin orang tu dah ada pengalaman buruk, dia tegur, orang tu buat tak tahu ke, atau dia tegur, lepas tu dia orang putus kawan. Kalau macam tu, macam mana pula dia nak buat? Oh, sampai macam tu Okay, kalau macam pendapat saya, kalau macam dah tak boleh secara direct, mungkin melalui orang lain, tapi jangan confession tu. Sebab confession tu kadang mungkin kita boleh approach kawan dia sendiri untuk bagi tahu dekat dia, so that orang tu tak kenal yang kita sampaikan pada dia macam tu. And then berkaitan dengan yang Hazin sentuh tadi, orang luar menyentuh berkaitan dengan sensitivity orang dalam college, tapi dia orang tak kenal pun sebenarnya. Saya rasa benda tu boleh kot stop je daripada menularkan benda-benda yang mengarut. Dan benda tu merosakkan lagi, bukan merosakkan lagi image kita sebagai, contoh kalau kita orang attack PM KK12, diibaratkan macam Contoh lah kan? Contoh. Okay. Contohlah saya kena attack dekat PM KK12, salah seorang KK12 kena attack dalam UN Confession tu. Dia bukan sahaja merosakkan image saya, dia merosakkan image mungkin the whole college macam tu. Okay, sebab orang rasa kalau benda tu negatif lah. Kalau benda tu positif macam pujian apa semua tu, teruskan buat macam tu. Kalau macam benda tu negatif, mungkin boleh stop. Sebab apa? Boleh merosakkan image college lah, senang cerita macam tu. Tapi betul lah kalau macam Azin cakap tadi, kalau kita dah tegur orang tu secara direct tapi dia tak berubah kan, mungkin boleh try jangan rosakkan dia, bagi tahu, try juga untuk tegur. Jangan rosakkan dia. Bukan maksudnya jangan rosakkan dia melalui confession tu. Jangan rosakkan nama. Cuba elaborate. Maafkan saya, maaf. Okey, maksudnya cuba juga untuk tegur dia, tapi jangan melalui confession, melalui orang lain. Orang yang mungkin dekat dengan dia, ataupun kalau macam berkaitan dengan KK12 sendiri, PM KK12 sendiri, mungkin boleh melalui jawatan tertinggi college lah, macam JTK. Boleh bagi tahu JTK, mungkin JTK sendiri boleh bagi tahu dekat orang tu macam mana. Daripada terus through confession. Macam